Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video kita kepada kali ini, kita akan mempelajari Matematik KSSM Tingkatan 5, Bab 1, Ubahan. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan standard kandungan 1.1 ubahan langsung dan standard pembelajaran 1.1.4 menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung. Kita boleh rujuk buku teks pada muka surat 15 sehingga 16. Dalam perbincangan kita pada kali ini, kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung di mana soalannya adalah berbentuk struktur dan mempunyai jalan cerita yang panjang, kemudiannya mempunyai pecahan soalan. Mari kita lihat contoh soalan kita yang pertama. Contoh soalan ini diambil dari contoh 13 buku teks muka surat 15. Soalannya, hukum Charles menyatakan bahawa bagi satu jisim gas yang tetap, isi padu V cm padu gas itu berkadar langsung dengan suhu mutlaknya T Kelvin jika tekanan gas itu adalah tetap. Diberi bahawa sebuah bekas mengandungi 30 cm padu gas pada suhu 30 darjah Celsius. Soalan A, ungkapkan V dalam sebutan T. Jadi terlihat pada soalan A, kita dapati bahawa isi padu iaitu V berkadar langsung dengan suhu mutlaknya T Kelvin. Jadi kita akan tulis dalam bentuk simbol ubahan V berkadar langsung dengan T. Langkah seterusnya kita akan menulis dalam bentuk persamaan. Kita akan masukkan pemalar K, maka kita akan tulis sebagai V sama dengan KT. Kemudian di dalam soalan telah pun diberi isi padu gas iaitu 30 cm padu dan suhu 30 darjah Celsius. Maka V sama dengan 30 dan T bersamaan dengan 30 darjah. Kemudian suhu perlu dinyatakan dalam unit Kelvin. Jadi untuk menukarkan darjah Celsius kepada Kelvin, kita akan menggunakan rumus 273 ditambahkan dengan suhu dalam unit darjah. Maka 30 tambah dengan 273, kita dapat suhunya dalam unit Kelvin adalah 303 Kelvin. Langkah seterusnya, kita akan gantikan nilai yang telah pun kita ada. Maka 30 sama dengan K didarabkan dengan 303. Maka nilai K ataupun pemalar yang kita akan dapat adalah 10/101. Maka kita boleh menulis ungkapan V di dalam sebutan T menjadi V sama dengan 10/101T. Seterusnya kita lihat soalan B. Hitung isi padu dalam sentimeter padu gas itu jika suhu berubah kepada negatif 11 darjah Celsius. Jadi kita akan gunakan hubungan V dengan T di dalam A sebentar tadi, iaitu V sama dengan 10/101 T. Kita akan mencari V, iaitu isi padu gas. Dan di sini diberi suhu gas adalah negatif 11 darjah Celsius. Kemudian kita akan tukarkannya ke dalam unit Kelvin menjadi 262 Kelvin. Kemudian kita gantikan nilai. Maka V sama dengan 10/101 didarabkan dengan 262. Dan V kita akan dapat 25.94 cm padu. Seterusnya kita lihat contoh kita yang kedua. Contoh ini diambil dari contoh 12, buku teks muka surat 15. Soalannya, Puan Sun menyimpan wangnya dalam akaun simpanan. Diberi bahawa faedah I yang diterima berubah secara langsung dengan jumlah prinsipal P dan tempoh dalam tahun T wang yang disimpan. Puan Sun menerima faedah sebanyak RM200 apabila dia menyimpan RM4,000 selama 2 tahun. Soalan A, hitung tempoh simpanan yang diperlukan supaya Puan Sun dapat menerima faedah RM650 dengan prinsipal RM5,200. Jadi sebelum kita menjawab soalan A, kita dapati bahawa faedahnya iaitu I
berubah secara langsung dengan prinsipal iaitu P dan juga tempoh dalam tahun iaitu T. Dan diberi juga faedah yang diterima adalah RM200 apabila dia simpan RM4,000 selama 2 tahun. Jadi di sini kita tulis I berkadar langsung dengan PT. Kemudian langkah seterusnya kita tukar kepada bentuk persamaan dengan memasukkan pemalar K menjadi I sama dengan KPT. Kemudian kita lihat lagi diberi maklumat bahawa I bersamaan dengan 200, P 4,000 dan juga T bersamaan dengan 2. Jadi kita akan cari nilai K, kita ganti nilai. Iaitu 200 bersamaan dengan K didarabkan dengan 4,000 darab 2. Maka K kita akan dapat 0.025. Maka kita akan tulis hubungannya adalah I sama dengan 0.025 PT. Kemudian kita lihat pada soalan A. Dalam soalan A, tempoh simpanan yang perlu kita cari apabila faedah yang terima oleh Puan Sun adalah RM650 dengan prinsipal sebanyak RM520. Jadi di sini diberi I 650 dan P 5,200. Maka I bersamaan dengan 0.025 PT ini kita akan gantikan nilai iaitu menjadi 650 sama dengan 0.025 didarabkan dengan 5,200 dan didarabkan dengan T. Maka kita akan dapat T bersamaan dengan 5. Seterusnya kita lihat soalan B di mana Puan Sun ingin mendapatkan jumlah faedah yang sama tetapi mengurangkan tempoh simpanannya di A. Soalannya, adakah dia perlu menambah atau mengurangkan nilai prinsipalnya? Kemudian kita perlu jelaskan jawapan kita. Jadi di sini diberi bahawa faedah yang sama iaitu RM650 juga. Kemudian tahun itu akan dikurangkan. Jadi di sini kita ambil contoh, kalau tempoh dikurangkan kita ambil contohnya 4 tahun. Kalau sebelum ini 5 tahun, kali ini kita kurangkan menjadi 4 tahun. Kemudian kita akan mencari nilai P. Apa yang akan berlaku kepada nilai P iaitu prinsipalnya. Jadi maka kita dapat P di sini adalah RM6,500. Jadi ini bermaksud apabila Puan Sun mengurangkan tempoh simpanannya, dia perlu menambah prinsipalnya. Jadi Puan Sun perlu menambah prinsipalnya. Jadi apakah sebabnya? Jadi kita perlu jelaskan bahawa jumlah faedah itu adalah berkadar langsung dengan prinsipal dan tempoh. Maksudnya apabila tempoh itu kita kurangkan, kita perlu menambah prinsipal. Kalau kita mengurangkan prinsipal, kita perlu menambah tempoh. Jadi untuk memastikan kita lebih faham tentang tajuk ini, kita boleh buat latihan kendiri dalam buku teks iaitu latih kendiri 1.1 di muka surat 16. Jadi itu saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.